Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat juga kita mengadakan majlis ilmu walaupun cuaca di luar sangat mengancam, memang sudah mengancam betul pun, tapi sampai masanya diroti. Alhamdulillah dapat tuan-tuan boleh datang ya. Berapa hari nak datang yang motor dia tunjuk Tokoh malah nak buat belum tokoh. Jadi malam ni boleh kata okey lah, kami ni mana tahu sesuai dengan surau yang dia boleh tunjukkan bomba ni. Kami ni keselamatan ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala kasih sayang dia, segala jari kita ni dibalas dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup, dapat kita amalkan ilmu tersebut, dan dapat kita ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bekalan, sebagai bekalan untuk hidup selepas kehidupan ini. Kita hidup di sini selama benar. Kata Nabi, umur umatku di akhir zaman nanti antara 60 hingga 70 tahun.
Mana ada sampai 60 tu bersedia lah ini tanya. Yang lebih dari 70 tu dia dapat subsidi. Yang cakap ni dah 80 lebih tu bukan subsidi lagi, tu panggil apa? Injury time. Tahu apa injury time? Masa kecederaan. Bila saja referi menunjuk bisik. Lepas ini itu yang nak kita fikir. Siapa memikirkan kehidupan selepas kehidupan ini, maka dia satu saat dia berfikir, satu saat je dapat pahala seolah-olah dia beribadah selama 100 tahun. Satu second dia fikir tentang kehidupan di akhirat. Pahalanya Allah bagi macam beribadah 100 tahun. Tak, kita tak tahu. Ada hal keterangan lain macam 70 tahun. 70 tahun okey lah. Satu saat dia fikir dapat ibadah selama 70 tahun. Nah. Tapi mari kita fikir untuk tentang diri kita ni. Kita ni bukan nak mengangkat dunia pun. Banyak kita akan dikembali oleh Allah SWT. Nah, lepas itu esok, dah balik kita tu. Dalam kubur kena seksa ke dah. Atau kubur jadi taman-taman syurga ke, ataupun dari jurang-jurang neraka. Bangkit dalam kubur, sempurna ke dah, kejadian ke dah. Atau kita dijadi rupa binatang yang perangai kita amalkan dalam hidup ni. Kemudian dalam kubur, pada masyar, ada kenderaan ke dah. Di pada masyar, berhenti-henti. Nak kurang tak boleh. Kemudian kita melalui proses-proses pada masyar. Proses hisab, proses timbangan. Kemudian last sekali kita terpaksa meniti siratal mustaqim. Kalau lepas, dapatlah masuk syurga. Kalau gelencir, kalau jatuh, mana? Kalau jatuh mana? Neraka. Dari sebab itu kita kena menyediakan diri kita untuk kehidupan selepas kehidupan ini. Kita hidup ni 2 kali, tuan-tuan dan puan. Mati sekali aja. Hidup 2 kali, sekarang tengah hidup. Lepas tu mati tu hidup kali. Supaya kita menerima balasan dari apa yang kita lakukan dalam dunia. Kalau kita buat baik, akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita buat jahat, akan dibalas dengan kejahatan. Allah kata, "Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan kebajikan walaupun sebesar zarah, dia akan dapat memperlihatkan kebajikan itu dan dapat balasan yang setimpal dengannya. Dan barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan dapat melihat kejahatan itu dan akan dibalas setimpal dengan kejahatan yang dilakukan itu. Buat baik, dibalas baik. Menanda keadilan Allah Ta'ala. Nah, kalau Allah tak hidup kembali, kalau dia mati terus je, orang yang buat jahat tu untung di dalam dunia. Tidak didakwa, tidak dihukum, tidak diperiksa, tidak dicek. Dia dalam dunia ni buat jahat je. Mencuri lah, merokok lah, berzina lah, minum arak lah, mabuk lah. Dia mati terus je, tak ada bangkit balik. Untung lah dia. Dalam dunia dia boleh merokok, boleh mencuri, boleh bunuh orang, boleh minum arak, boleh berzina. Tak ada siapa yang nak dakwa dia. Tak ada siapa yang nak tangkap dia, nak bicara dengan dia. Tak ada. Dia untung ada. Kalau dia untung melakukan kejahatan, maknanya Tuhan tak adil lah. Sedangkan kita belajar dalam ilmu akidah, Tuhan tu maha adil. Dia tidak. Jadi nak menandakan keadilan Allah Ta'ala, dibalas balik. Dicek balik apa yang kamu lakukan dalam dunia ni. Begitu ke dalam dunia ni, macam tuan-tuan dan pembalas, melakukan kebaikan. Sentiasa buat baik. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, zikir selalu saja. Orang nari dia tak nari, orang zina dia tak zina, orang minara dia tak minara. Kalau dia mati-mati begitu aja, tidak dibalas kebaikan yang dengan kebaikan. Kalau diberi upah, rugi dia dalam dunia ni. Orang dalam dunia nari dia tak nari, orang dalam dunia berzina dia tak berzina,
Orang dalam dunia ni enjoy, dia tak enjoy. Lepas tu dia mati begitu aja. Tak ada diberi upah, tu diberi ganjaran, diberi kebaikan yang dilakukannya. Mana Tuhan tak ada juga. Jadi nak menandakan keadilan Allah, dibalasnya hidup dalam dunia. Ya, dibalas apa kita lakukan dalam dunia, itu akan dibalas di akhirat. Sebab Allah kata dalam Quran apa? Alladhi huwa alladhi bagaimana dia ada dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli shay'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Tuhan yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Jadi kita nak dalam hidup ini diuji, buat baik buat jahat. Kalau buat baik, dibalas dengan baik. Kalau buat jahat, dibalas dengan kejahatan. Mudah-mudahan kita sentiasa melakukan kebaikan. Nak melakukan kebaikan, kita kena apa? Kena ambil ilmu. Ini kita ngaji ni. Yang pertama, akidah kena betul. Kita dah baca tentang akidah ni. Ilmu mengenal Allah dah kita cerita banyak. Panjang lebar dah. Kita setiap bulan cerita tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil tentang Allah, sifat-sifat yang harus baginya. Dah cerita lah. Ada ilmu tawhid dah selesai lah. Soal lupa itu salah saya sampai nak lupa. Cerita lah wujud tidak mampu dah baca dah. Dah cerita lah. Sampai kau nuhu mutakalimat. Tawhid dah selesai. Kemudian kita masuk ke tauhid mengaji bab fiqh. Bab fiqh pun dah mula. 2-3 bulan sudah dah mula. Bulan sudah kita dah cerita tentang hukum wat'in. Ingat tak? Dah lupa penat ngajar. Hukum wat'in ada 5. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani', yang keempat sah, yang kelima batal. Ingat ke tak? Oh, ingat lagi. Ya. Dah lupa apa benda dia belajar bulan sudah lupa. Jadi bulan sudah kita hukum wad'i. Namanya wad'i, waw dad ain dia. Nak meletakkan satu tu di mana? Itu namanya wad'i ya. Dari 5 situ hukum tu. Ada sebab, ada syarat, ada mani'. Mani' itu bukan tungan mani'. Mani' itu bukan benda yang mencegah dia dalam melakukan kebaikan. Macam mani' dalam melakukan ibadah. Macam wanita. Kalau datang haid boleh sembahyang. Kalau wanita datang haid boleh sembahyang ke tak? Tak boleh. Itu mani' namanya tu. Haid itu jadi mani' dia. Mencegah dia daripada melakukan ibadah. Kemudian kalau dia buat betul, sah. Dikira sebagai dia beribadah. Kalau salah, tak sah. Tak sah dia ditolak. Begitu kan. Ada 5 hukum. Ini dah kita belajar bulan sudah ya. Syarat apa? Sebab, syarat, mani', sah, batal. Untuk malam ini kita sambung lagi bab fiqh. Di antara perkara yang wajib kita lakukan ialah sembahyang. Nak sembahyang. Tapi sebelum kita cerita tentang sembahyang, nak kenal dulu. Ada lagi satu pelajaran namanya taharah. Apa itu taharah? Bersuci. Sebelum nak sembahyang kita kena suci. Kalau kita tak suci tak sah ya. Syarat sembahyang tu mesti bersuci, bebas daripada hal kecil dan hal besar. Jauh daripada najis dan sebagainya. Kena bersuci betul. Jadi malam ni kita cerita sikit tentang bersuci. Bersuci itu tak ada najis, tak ada hadas, tak ada hadas kecil, tak ada hadas besar. Kena bersuci. Nak tahu bersuci kena kenal najis dulu. Kenal dulu apa dikatakan najis. Najis itu menghalang kita daripada menjadi orang yang bersuci. Najis itu ada 3 jenis. Bukan 3 semuanya najis. Ada 3 jenis. 3 kategori. Yang pertama dipanggil najis muhaffafah. Najis ringan. Muhaffafah.
Yang kedua dipanggil najis mutawassithah, najis pertengahan. Mutawassithah. Yang keempat, yang ketiga dipanggil najis mughallazah, najis berat. Ingat tu, ada 3 kategori najis. Yang pertama apa tadi? Mukhaffafah, ringan. Nyuci pun cara mudah nyucinya. Yang kedua mutawassithah. Mutawassithah artinya pertengahan. Tak ada berat benar, tak ada ringan benar. Itu mutawassithah. Yang ketiga najis berat. Dia mengapa? Mughallazah. Yang pertama mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis yang air kencing kanak-kanak lelaki yang tak ada makan lain, tak ada minum lain, melainkan susu saja. Sama ada susu maknya, susu lembu, kapal lain tak makan. Jadi air kencing itu dikira najis mukhaffafah, ringan. Faham kita ni? Anak lelaki, orang daripada orang daripada Mumaya tu, dia bukan umur 12 tahun. Kanak-kanak 8 tahun ke 6 tahun ke 3 tahun ke baru jadi ke. Air kencingnya tu datang daripada makanan yang dia makan tu tak ada lain, hanya susu ibu dia atau susu lembu. Dia minum susu aja, lain tak ada. Belum makan nasi, belum makan apa, mie goreng, belum makan pisang goreng dan sebagainya. Dia hanya minum susu aja. Air kencingnya tu dipanggil apa? Najis. Tapi najis apa? Najis mukhaffafah, ringan. Nak nyucinya mudah aja. Buang najis tu, lepas tu disiram aja lepas. Sudah tak payah ada air lalu. Tu nak nyuci ya. Faham tak? Tu najis mukhaffafah. Senang aja, ringan. Tapi anak lelaki dia perempuan tak ada. Perempuan apa tak saya tahu ya. Perempuan dia semua tak ada mukhaffafah. Lelaki saja. Yang kedua lagi apa? Mutawassithah. Sebut mutawassithah. Najis tengah-tengah. Nak kata ringan beda, nak kata berat beda. Seperti apa? Tai, kencing orang dewasa, nanah, darah, tai ayam, tai orang. Itu namanya mutawassithah. Dia nak menyucikannya mesti ada dicuci dengan air lalu. Apa air lalu? Air tu nak mengalir. Ada habis benda tu, najis tu dah habis, nak cuci, sabun air lalu. Jangan ada lagi benda tu lagi. Bau dia kena lagi. Macam pakaian kena tai apa buat? Pakaian kena tai apa buat? Hilangkan tai itu dulu. Betul? Dia lalu kena dengan air. Bawa suci namanya. Air tu air apa? Nak kena air apa ni? Banyak cawa ya. Dia lalu kena air. Suci lah baju tu. Boleh buat mayang baju. Boleh pakai baju. Boleh baca Quran. Boleh menutup aurat dan sebagainya. Itu namanya najis mutawassithah. Air kencing. Lagi apa? Tai. Lagi nanah. Lagi darah. Air liur aja lah. Air liur aja ke lah. Air liur tak ada najis. Tapi bangkit dalam tidur air liur basi apa? Itu najis. Air liur basi itu najis. Air liur yang sekarang ni, yang dah kita sebut sekarang ni, tak najis. Atau cuma kita genyi je lah. Genyi lain, najis lain ya. Itu namanya najis mutawassithah. Jadi mesti dicuci dengan air lalu. Kalau sekadar bubuk dalam timba, boleh tarik di situ, campur-campur, tak dicuci dengan air lalu, tak sah. Ya? Masih ada najis itu. Macam kita ambil kain baju kita yang apa, yang ada najis lah, yang ada tarik, ada kecil, apa ke, bubuk dan nasi basuh. Nasi basuh rumah kita tu. Dicampur antara yang najis dengan yang suci. Kemudian mesin kita lah. Belum lagi suci dulu. Kerana bercampur bau antara yang najis dengan yang
Yang cuci. Walaupun udah kering itu, nampak macam cuci. Tapi itu tak cuci. Nah, kena di asing dulu. Sebelum masuk dalam sebasuh itu, buang dulu najis dulu. Buang kan. Kalau kena air kecil, hilang air kecil dulu. Kalau kena tai, hilangkan tai dulu. Kalau kena nanah, hilangkan nanah dulu. Kalau kena darah, hilangkan darah dulu. Habis itu baru masuk dalam sebasuh, baru dia cuci dalam sebasuh. Baru dia suci. Baru boleh bawa sembahyang. Baru boleh bawa baca Quran. Baru boleh bawa ke surau, boleh bawa ke masjid dan sebagainya. Kalau tidak, walaupun nampak macam cuci, tapi tak cuci. Kerana dia tidak dilakukan dengan air yang lalu. Faham tak saya ni? Jadi sebelum masuk tu, asingkan dulu. Yang kotor dengan yang ada nanti dengan yang tak ada nanti. Betul baru campurkan, baru masuk sekali. Baru cuci dengan macam itu. Kalau tidak, tak sah. Kalau kain itu bawa semaya, tak sah semaya. Kerana dia mengandungkan najis. Itu nanti keluarnya mutawasithah. Najis yang pertengahan. Yang tiga ni apa? Najis mughalladhah min ghail lam dhad marbutah mughalladhah najis bukan, yaitu anjing dan babi. Nak menyucinya, kena cuci dengan 7 kali air. Salah satu air campur dengan tanah. Itu namanya mughalladhah. Najis mughalladhah. Anjing, pegang anjing, jilat anjing tangan tu. Tangan tu dah kena najis mughalladhah. Najis dia apa? Kena dibasuh tangan dia dulu. 7 kali basuh. Salah satu airnya mesti bercampur dengan tanah yang suci. Orang Melayu kata sama. Sebenarnya sama tu bukan tak betul, tak tepat tu. Sama tak ada. Sama tu dia menyuci kulit daripada lemak-lemak. Daging yang jadi lemak itu namanya sama. Istilah sebenarnya lah menyucikan dengan 7 kali air. Salah satu air yang bercampur dengan tanah yang suci. Kalau jilat anjing atau kita pegang daging babi, bukan berdosa dah. Dia memang kita bukan babi, tak ada dosa. Yang berdosa makan. Kalau kita bawa daging babi tu balik, bagi anjing makan apa kan? Betul macam mana cuci tangan tu? Masuk tangan tu dengan air, 7 kali air. Salah satu air campur dengan tanah. Tak kena nombor 1 boleh, nombor 3 boleh, nombor 7 boleh dengan air campur tanah. Asalkan ada. Salah satu air yang campur dengan tanah yang suci. Baru dia suci ya. Itu nanti apa keluarnya? Mughalladhah. Atau anjing dan babi, atau babi. Kalau bukan anjing, babi. Atau kedua-duanya. Semuanya najis mughalladhah. Anjing najis mughalladhah, babi itu mana apa yang najis mughalladhah ya. Dua-dua itu mughalladhah belaka. Atau dua-dua itu kahwin. Anjing kahwin dengan anjing, dapat anak anjing. Anak anjing itu mughalladhah lah. Dia faham tak saya ni? Babi kahwin dengan babi, dapat anak babi. Anak babi itu mughalladhah. Babi bapa mughalladhah, mak mughalladhah, anak mughalladhah. Babi kahwin dengan anjing. Boleh tak babi kahwin dengan anjing? Boleh. Babi kahwin dengan anjing dapat anak, namanya banjing. Banjing itu mughalladhah lah. Mughalladhah juga ya. Faham ni? Babi kahwin dengan manusia. Ada tak manusia? Boleh tak kahwin dengan babi? Boleh. Babi kahwin dengan manusia. Kata apa? Lagi? Manbi. Jadi dapat anak namanya anak tu manbi. Man tu manusia lah. Bi tu babi. Manbi tu pun ada juga. Walaupun manusia itu bukan mughalladhah, tapi bercampur dengan mughalladhah, jadi najis mughalladhah. Faham ni? Kambing berkahwin dengan babi. Kambing kahwin dengan babi. Dapat anak. Anak apa? Kambing.
agak ni lah. Kambing tu muka tu apa tu kan? Tak faham lagi. Atau salah satu daripada keduanya atau kedua-duanya sekali dia mau campur dulu atau sama je semua nanti muka tu. Nak menyucinya mesti dengan berapa kali ayo? 7 kali ayo. Salah satu ayo tu mesti ayo yang bercampur dengan tanah yang suci. Orang Melayu kata apa? Sama. Kata sama bukan apa dah. Kita ada istilah itu sebenarnya bukan dalam kitab tak ada pun. Kita akan nak menci lagi muka Allah. Bukan berdosa dah. Mengganti dia berdosa tapi nak berganti bukan. Lepas tu? Suci lah sama lah. Kita akan menyelesaikan. Bukan salah pengantin, bukan salah kembali. Yang salah makan, itu salah. Makan sup anjing, salah. Dosa. Makan sup tulang babi, dosa. Makan sup apa? Manjing, salah. Tahu manjing tu? Manusia kahwin dengan anjing, dapat anak namanya manjing. Salah. Dosa. Manbi, manusia kahwin dengan babi. Anaknya namanya Manbi. Itu makan lakinya, salah. Bukan ada, masih lagi makan lagi. Ceritanya, nak menyucikan barang tu mesti dicuci dengan 7 kali ayo. Salah satu ayo yang bercampur dengan tanah yang suci. Tanah tu suci. Dengan tanah itu boleh, nak tanah suci. Tanah dia tu boleh, tanah gunung yang boleh dibentukkan kain suci ke tanah yang boleh ya. Okey, ada masalah tentang najis. Ada berapa jenis najis? Dah lupa, penat ajarnya. Ada berapa jenis najis? 3. Yang pertama lagi apa? Mukhaffafah. Yang kedua lagi apa? Mutawasitah. Apa itu mutawasitah? Pertengahan, tengah-tengah. Bukan beda dengan beda. Yang ketiga namanya apa? Mughallazah. Mughallazah sepertinya berat. Mughallazah. Itu najis. Kemudian nak nyuci najis macam mana? Kena ayo dulu. Ayo apa ada 3 jenis ayo. Yang pertama dipanggil ayo mutbah. Yang kedua dipanggil ayo mustakmal. Yang ketiga dipanggil ayo mutanajis. Ayo ada berapa jenis? Sekali lagi. Ayo ada berapa jenis? 3 jenis. Yang pertama air mutlak. Ayo mutlak. Semata-mata ayo. Tak campur dengan apa-apa. Ayo mutlak itu apa? Ayo yang suci lagi menyucikan itu mutlak. Ayo air itu mutlak lah. Air sungai itu mutlak tu. Air terjun yang dibentukkan kain air mutlak lah gitu. Kecuali nampak lagi yang melaku itu lain. Kalau nampak itu yang itu bukan mutlak. Tapi air yang ada itu mutlak lah tu. Boleh digunakan untuk menyuci najis. Faham kan? Nak ambil uzur mesti gunakan air mutlak. Nak mandi mesti gunakan air mutlak. Nak nyuci pakaian mesti gunakan air mutlak. Karena hukumnya air itu sendiri cuci boleh diminum dan boleh menyucikan. Faham ni? Air itu suci, boleh minum dan dia boleh menyucikan benda-benda lain. Boleh menyucikan baju, boleh menyucikan bangku, boleh menyucikan kereta, boleh menyucikan apa-apa lah. Itu nama air mutlak. Semata-mata air. Tak campur dengan lain. Yang kedua dia mengatakan air mustakmal. Sebut mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang bercampur dengan benda-benda yang suci. Itu namanya mustakmal. Air biasa panas kan? Bubuk kopi dalamnya. Dalam air tu. Dari apa? Dari apa? Ya Allah. Air tu kita panas kan? Buat kopi dalam dari apa? Air kopi ya Allah. Kita faham ni pun.
Air kopi tu apa? Air kopi tu apa? Mustakmal. Suci ke najis? Suci. Tapi boleh tak kita basuh berak dengan air kopi? Dia suci tapi tidak menyucikan. Faham ni? Dia suci tu. Kalau tak minum boleh tak? Boleh. Tapi boleh basuh berak tak? Tak boleh. Dia tidak menyucikan. Dia hanya suci dirinya dan tidak menyucikan. Ambil air, rebus air tu, dah panas, bubur Milo. Milo tu suci tak? Suci. Lepas tu bubur susu. Lepas tu bubur gula. Jadi apa? Jadi apa? Air Milo. Boleh minum tak? Boleh. Tapi boleh gunakan basuh kecil. Boleh gunakan basuh baju. Dia suci tapi tidak menyucikan. Faham kan? Itu namanya air mustakmal. Walaupun dia tu suci maksudnya. Umpamanya air tu suci tapi bercampur dengan air lebihan kita ambil uduk. Tahu kita uduk? Air tu daripada badan kita tu dia panggil mustakmal. Kalau dah digunakan untuk benda-benda yang wajib. Campur dengan air itu tu. Jadi air tu mustakmal. Air tu suci tapi tak boleh menyucikan. Dia faham kan ni? Dia tak boleh menyucikan. Air tu sendiri suci. Tak minum boleh. Minum. Tak salah. Tak ada haram. Tapi dia tidak menyucikan. Itu namanya mustakmal. Lebih daripada benda yang wajib tu. Lebih daripada kita ngambil uduk tu. Ngambil uduk bukan yang wajib kan? Lepas rasa muka tu. Air tu nitik bawah tu. Itu air tu namanya mustakmal. Yang jatuh dalam muka tu yang mustakmal tu. Yang jatuh dalam muka tu itu namanya mustakmal. Kalau dah dibasuh muka dulu, apa tu? Dia pun tak ada air tu. Minum tu boleh minum tak? Boleh. Tapi boleh tak basuh berak tu? Boleh tak air yang di tanah tu? Boleh basuh berak? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana dia suci tapi tidak menyucikan. Tak faham? Boleh faham tak? Air tu suci tapi tidak menyucikan. Itu namanya mustakmal. Ada masalah? Selepas kita gunakan yang wajib. Lepas ngambil uduk, lepas mandi. Kita mandi hadas. Bukan mandi biasa, mandi hadas. Mandi pakai niat tu. Saja aku mandi hadas kerana Allah Ta'ala. Air yang lebih daripada yang jatuh daripada badan kita tu. Kita mengkumpulkan air tu. Mandi dalam besin tu. Air tu terkumpul dalam besin. Air itu dipanggil air apa? Air mustakmal. Tapi memang ada najis. Kalau najis bukan mustakmal, itu air mutanajis namanya. Ini akan datang ke baca nanti. Ini air mustakmal. Air lepas mandi hadas. Air lepas ngambil uduk. Itu namanya mustakmal. Air yang digunakan lepas benda sesuatu yang wajib. Hukumnya suci. Tapi dia tidak boleh menyucikan. Seperti air kopi, air teh, air Milo, air Ovaltine, air oren, air jus kurma, air apa lagi? Air jus jus delima, buah delima, dan sebagainya. Itu suci tapi tidak menyucikan. Itu namanya mustakmal. Yang ketiga, mutanajis. Mutanajis air yang bercampur dengan najis. Ada najis tu. Jadi air tu tak boleh pakai dah. Ambil uduk tak boleh, nak minum tak boleh kerana hukumnya haram. Contohnya apa? Kita minum air tu. Dalam air tu ada bangkai semut. Kita nak ada tahu bangkai semut dalam dewan tu, kita torah air tu. Semut tu mati dalam itu. Dia jadi bangkai tu. Boleh jadi apa tu? Boleh minum tak air tu? Boleh minum tak? Najis tu. Tak boleh minum.
Berdosa. Tapi syaratnya dia mati, kita bunuh dia tu. Ketil-ketilnya dia dalam cawan. Betul kita bubuh air panas dalamnya. Dia mati situ. Tapi kalau kita tak sedar, dia datang sendiri umpamanya. Dia tak sedar, itu boleh dimaafkan, boleh keluarkan semua tu. Tapi semua tu boleh keluarkan, boleh dikeluarkan. Kalau tidak, najis. Itu namanya ayo mutanajis yang bercampur dengan najis. Contohnya bangkai cicak, bangkai tikui, bangkai apa? Bangkai lipas, bangkai semut, bangkai lalat dan sebagainya. Itu namanya mutanajis. Itu air itu tak boleh kita minum. Kerana dia hukumnya najis, kerana bercampur dengan najis. Bila bercampur dengan najis tak boleh kita minum. Tak boleh kita ambil wuduk dengan air itu. Jadi apa buat kalau air najis? Buangkan je lah. Dengan air mutanajis. Jadi kalau nak ambil wuduk mesti air mutlak. Tak boleh air mustakmal, lebih-lebih lagi tak boleh air mutanajis. Itu jenis air. Nak faham yang tu? Bila ada air mutlak baru boleh kita ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, bolehlah kita semayang menggunakan air tu ya. Baik, itu nak kena yang tu. Lepas tu dah boleh tu baru kita semayang. Kita semayang bulan depan kita. Macam mana nak semayang? Ini baru nak kena dulu, nak bersuci dulu. Betulnya sebelum itu patutnya macam mana nak ambil wuduk dulu. Mana nak? Bulan depan. Terus belajar semayang ke? Macam mana nak ambil wuduk dulu? Terus semayang ke? Ambil wuduk dulu, insyaAllah. Kalau tak padam lah. Kalau padam lah yang terbaik. Macam mana kita ambil wuduk? Tayamum pun belum nak belajar lagi tau. Tayamum nak belajar. Mandi hadas nak belajar lagi. Itu betul-betul dia nak bersuci. Kejap ni baru nak kenal je. Nak kenal najis, nak kenal air. Najis dah tahu. Apa jenis najis? 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawasitah. Yang ketiga, najis mughalazah. Air 3 jenis. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air mustakmal. Yang ketiga, air mutanajis. Akan datang kita akan bicara tentang macam mana nak ambil wuduk ya. Lepas itu kita cerita tentang sembahyang. Wuduk mungkin mandi ke ataupun tayamum ya. Coba kita buat ya. Kalau tak padam lah. Kalau padam cari ustaz lain, bukan tanya seorang ustaz, ramai ustaznya. Saya bukan ustaz pun, cikgu je. Okey. Sebelum saya tutup, dah cukup masa ni, dah 85 lah. Lebih. Dia macam nak bunyikan jam tu. Pasal cukup waktu bunyi lah. Tek yang pentil kan. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak tanya? Sila. Itu muslimat. Yang licik daripada badan kita tu namanya muslimat. Jangan angkat tangan. Kita gosok air tu jangan angkat tangan. Boleh. Ratu akan air tu betul di muka kita ni. Tak boleh dah angkat tangan, tak boleh dah. Dah jatuh tu tak boleh. Bagi dia jatuh terus. Kerana bila angkat tangan, letak balik, dia jadi muslimat. Jadi sebab nak meratakan air waktu-waktunya, rapatkan tangan tu, sapu je. So insyaAllah akan datang kita bab ambil wuduk ya. Jangan tak boleh. Angkat tangan letak balik, angkat tangan letak balik, tak boleh tu. Tak sah wuduknya. Lagi. Oh, dah 5 kali lagi. Tak ada. Okey, sekian dulu ya. Patut saya buat kitab ni, tanda saya buat kitab. Nak hantar. Kalau buat kitab bukan ada orang pakai pun. Mau apa je ya.
Kita belajar opini senang ya. Senang. Baik. Habis ya. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala